Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berdasarkan daripada tajuk tugasan, pelan kami telah memilih bengkel domestik, penyamanan udara dan penyejuk bekuan bagi tugasan tersebut. Dalam tugasan tersebut, kami telah membuat analisis dan perbandingan antara teori dan amalan sebenar bagi bengkel tersebut. Di antara aktiviti utama dalam pengurusan makmal atau bengkel adalah aktiviti pengendalian, pengajaran dan penyelidikan, pengurusan aset dan pemantauan seperti peralatan, mesin dan kemudahan infrastruktur yang terdapat dalam makmal atau bengkel tersebut. Pembintangan saya adalah mengenai keselamatan bengkel dan juga makmal. Okey. Akta yang digunakan untuk keselamatan bengkel dan juga makmal adalah Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerja 1994 Akta 514. Tujuan akta ini diadakan adalah untuk menjaga keselamatan, kesihatan dan kebajikan orang yang sedang bekerja. Seterusnya adalah melindungi orang bekerja dan selainnya daripada aktiviti yang melibatkan risiko. Okey, seterusnya adalah polisi keselamatan dan kesihatan pekerja. Okey, polisi keselamatan ini merupakan satu kerja yang sentiasa bersedia untuk memenuhi apa-apa jua bentuk arahan dan mengamalkan segala pencegahan yang berkaitan dengan keselamatan dan kesihatan. Seterusnya adalah memberi perhatian yang munasabah tentang amalan keselamatan dan kesihatan di tempat kerja. Okey, yang ketiga adalah mengenai kategori keselamatan. Kategori keselamatan ini terbagi kepada 3 jenis iaitu keselamatan diri, keselamatan mesin dan juga keselamatan persekitaran. Okey, ketiga ciri ini merupakan ciri yang penting kerana untuk mengelakkan pengguna daripada terkena ataupun berlaku kemalangan dan juga kecelakaan semasa berada di bengkel. Okey, seterusnya adalah tinjauan kesihatan. Okey, tinjauan kesihatan ini terbagi kepada 2 aspek iaitu aspek kesihatan dan juga aspek keselamatan. Aspek kesihatan adalah bebas daripada penyakit yang diakibatkan selepas menggunakan makmal dan bengkel. Dan seterusnya adalah keselamatan, melindungi pengguna daripada kemalangan, kecederaan dan ancaman kemalangan ketika di makmal dan juga bengkel. Okey, sekian sahaja daripada saya. Seterusnya saya akan menyerahkan kepada rakan saya. Seterusnya, saya akan meneruskan pembentangan kepada pemasangan di mana ia terdapat 6 kriteria perancangan reka bentuk bengkel. Yang pertama ialah bunyi. Secara teorinya, membina bangunan yang dapat menapis bunyi yang kuat. Menurut pengalaman saya, bengkel mempunyai dinding yang kalis bunyi kerana apabila berada di dalam bengkel tidak kedengaran bunyi di luar bengkel. Yang kedua ialah kebersihan. Secara teorinya, rangkaian sistem penghantaran lekapan elektrik mempunyai sistem yang sempurna. Dan amalan sebenar pula, semua wayar elektrik dilengkapi dengan kabel cover dan disusun rapi. Yang ketiga ialah pencahayaan. Secara teorinya, cahaya yang mencukupi. Dan amalan sebenar pula, bengkel mempunyai tingkap yang luas dan cahaya dapat menembusi dan memenuhi ruang bengkel. Yang keempat ialah kemudahan pengajaran. Secara teorinya, menyediakan tempat untuk tunjuk ajar dan syarahan. Dan amalan sebenar pula, bengkel menyediakan kemudahan pengajaran yang lengkap termasuk projector screen dan papan putih. Yang kelima ialah pelan lantai. Secara teorinya, mengumpulkan mesin di satu lokasi. Amalan sebenar pula, bengkel mengasingkan kerja tempat belajar dan juga tempat kerja amali. Dan akhir sekali ialah warna. Secara teorinya, penggunaan warna yang sesuai. Dan amalan sebenar pula, bengkel menggunakan warna yang cerah untuk dinding dan warna yang gelap untuk lantai supaya tidak silaukan mata. Itu sahaja dari saya. Terima kasih. Dia akan menerangkan pengurusan organisasi dan bengkel. Okey, satu bengkel yang baik hasilnya daripada pengurusan organisasi yang mementingkan keaktifan dan kredibiliti pengurusannya. Oleh itu, terdapat 5 langkah skop organisasi untuk melancarkan aktiviti-aktiviti di dalam bengkel, iaitu yang pertama merancang, yang kedua mengelola, yang ketiga mengarah dan yang keempat mengawal dan yang terakhir adalah menyelaras. Okey, bidang tugas yang mengendalikan bengkel tersebut terdapat 3 orang. Yang pertama dekan,
Dekan bertanggungjawab terhadap pembangunan fizikal, meningkatkan kurikulum dan co-kurikulum serta memastikan pelaksanaan selaras dengan dasar Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional. Yang kedua, penyelia bengkel. Penyelia bengkel menyelia dan memastikan operasi bengkel berjalan dengan lancar. Dan yang terakhir adalah pembantu bengkel. Pembantu bengkel amat penting kerana dia menyediakan alatan dan bahan amali dan ia juga memastikan bengkel dibuka dan dikunci selepas digunakan. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang penyusunan, penyimpanan dan pengendalian stok, di mana ia menggunakan konsep first in dan first out, iaitu barang atau stok yang sampai dahulu akan dikeluarkan terlebih dahulu. Seterusnya, pembahagian ruang yang sistematik adalah untuk mendapatkan ruang yang optimum di dalam stor serta dapat memudahkan pengeluaran barang atau stok. Dan yang terakhir, pengendalian yang baik adalah bagi mendapatkan pengurangan risiko kerugian syarikat, mengelakkan kecuaian pekerja serta dapat merancang pengurusan stor untuk mencapai matlamat syarikat. Seterusnya, saya akan menyerahkan kepada ahli kumpulan saya untuk menerangkan subtopik yang berikut. Terdapat dua perkara penting dalam subtopik ini iaitu penyelenggaraan dan pelupusan. Mengikut teori penyelenggaraan, terdapat 3 langkah iaitu menyediakan jadual kitaran, meramal unjuran kos dan menyediakan laporan. Bengkel PPU domestik yang kami kaji mengikuti segala teori yang berada dalam penyelenggaraan ini dengan membuat jadual pemeriksaan ke atas aset di bengkel dan mempunyai modal kewangan mengikut pentadbiran dan merekodkan segala kos aktiviti penyelenggaraan. Seterusnya adalah pelupusan. Dalam pelupusan terdapat 2 perkara iaitu kita perlu cek spesifikasi aset dan kaedah untuk melupuskannya. Jadi bengkel PPU domestik mengikut carta ahli pelupusan UT Hasham yang berdasarkan teori pelupusan ini. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Sebagai kesimpulan bagi projek pengurusan makmal dan bengkel ini, setiap teori yang diwujudkan adalah untuk memudahkan pengurusan dan sebagai panduan bagi memastikan fungsi makmal dan bengkel tidak terjejas. Berdasarkan kajian kami, bengkel domestik PPO mengikuti teori-teori pengurusan makmal dan bengkel dalam menguruskan bengkel. Kesan pengurusan yang baik dapat memastikan aktiviti di dalam bengkel berjalan dengan lancar dan selamat. Bagi pengurusan dan pentadbiran bengkel yang baik, setiap makmal dan bengkel perlu diurus dan ditadbir menggunakan kaedah yang betul.